wa ashabihil kiram ajma'in. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini dapat kita berkumpul nak bercerita-cerita tentang orang-orang saleh, cerita-cerita tentang perkara-perkara yang mungkin boleh membangkitkan semangat kita kembali yang kadang-kadang luntur untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia tuan-tuan hari ini kita nak cerita? Hari ini kita nak sentuh sedikit tentang seorang nabi yang misteri, yang selalu orang sebut tuan-tuan, yang namanya Khidir alaihi wassalatu wassalam. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa dipanggil Khidir? Kenapa dipanggil, kalau dalam bahasa Arab tu kita sebut sebagai khudrun, ataupun bahasa Arab lah kan, khudrun, hijau. Kenapa dipanggil Nabi Khidir ini? Nama panggilan beliau adalah hijau. Sebab kata ulama, tempat mana yang dia duduk, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tempat mana yang kering, dalam Sahih Bukhari sebut tuan-tuan, tempat mana yang kering, kalau beliau duduk atas rumput tersebut, rumput kering itu akan jadi hijau. Maka beliau dipanggil sebagai Khidir ataupun khudrun, hijau. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain daripada itu tuan-tuan, tentang keturunannya, tentang siapakah ibu dan ayahnya, tiada dalam riwayat mana-mana antara Quran dan hadis, tak dijumpai. Tapi apapun itu tuan-tuan, kita wajib imani wujudnya Nabi ni. Siapa dia? Al-Khidr. Khidir lah, ataupun khudrun kita panggil. Sebab jumlah Nabi ni banyak lah. Tuan-tuan pun tahu, perempuan rahmat Allah subhanallah itu pun tahu. Kita ada yang ulama sebut 125,000 Nabi. Ada yang sebut 124,000 Nabi dan 25 yang wajib kita ketahui. Tapi tuan-tuan, Nabi Khidir ini tak termasuk dalam 25 yang wajib kita tahu. Sebab beliau adalah antara yang 100,000 tadi. Beliau adalah seorang Nabi yang tak termasuk Rasul. Hanya seorang Nabi. Tapi tuan-tuan, beliau ini adalah seorang Nabi yang mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara kelebihan Al-Khidir. Khudrun inilah. Bahkan umur beliau itu sangat panjang. Tiada riwayat tentang umur beliau. Tapi kalau nak tengok cerita beliau, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau ni banyak berjumpa dengan nabi-nabi. Dan tetapi dalam keadaan dia ini tidak diangkat seperti mana Nabi Isa alaihi salam. Kan beliau pernah berjumpa dengan Nabi Isa alaihi salam. Beliau pernah jumpa dengan yang terawal dulu Nabi Ilyas alaihi salam. Kan Nabi Ilyas ni dikenali sebagai nabi raksasa, nabi yang sangat besar. Dan beliau pun pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu riwayat, nanti kiamat beliau ini akan berjumpa dengan Dajjal. Tuan-tuan, cumanya kebiasaan kita hanya menceritakan kisah Nabi Khidir ini adalah dengan kisah bertemunya Nabi Musa dalam surah Al-Kahfi. Sedangkan kisah-kisah lain pun, tuan-tuan berkata Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kisah lain yang diriwayatkan melalui beberapa sahabat. Dan juga Nabi sendiri pernah bercerita, Ubay bin Ka'ab pun pernah bercerita tentang Nabi Khidir dan juga Nabi Musa alaihi wassalam. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ada baca satu buku yang nama buku tersebut adalah 1001 Tauladan Muslim. Dalam tu diceritakan bermacam-macam perkara yang dalilnya kuat, agak kuat lah. Antaranya diceritakan apakah kafan Nabi SAW, kain kafan Nabi SAW. Apa lagi diceritakan dalam tu, banyak perkara-perkara yang detail-detail lah. Tentang Nabi Sulaiman SAW, tentang malaikat Jibril yang pernah menangis dan berbagai-bagai kisah-kisah yang diceritakan dalam tu melalui dalil-dalil yang banyak tuan-tuan. Tapi dalam kitab tersebut ada suatu kisah yang diselitkan, iaitulah tentang Nabi Khidir alaihi salam. Tapi tak disebutkan sumber lah. Cuma riwayat itu adalah riwayat daripada sahabat alaihi wassalatu wassalam. Tuan-tuan, suatu hari Nabi Khidir ini pernah tidur. Bila tidur tuan-tuan, dia mimpi dalam mimpinya kata apa? Mengatakan kalaulah dia nak dekat dan dia nak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kena buat 5 perkara. Tuan-tuan, Nabi Khidir alaihi wassalam dia mimpi 5 perkara dia kena buat. Jadi esok pagi dia bangunlah. Bangun pagi-pagi dia teringat mimpi malam tadi tuan-tuan. Kan kena akhirnya Nabi Khidir ini bangun pagi, dia ikut arahan mimpi tersebut sebab dia nak cuba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi mengarah ke barat dan akhirnya dia buat 5 perkara tersebut. Tapi masing-masing ada aturannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia tuan-tuan?
kata dalam mimpi tersebut ataupun dalam kisah ini tersebut, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa pun yang kamu lihat kali pertama, saya rasa tuan-tuan pun pernah dengar kisah ni, saya rasa lah. Apa pun yang kau lihat kali pertama, hendaklah kau makan. Ini dalam mimpi tersebut, ada 5 syarat. Apa pun yang ada di hadapan kau ketika itu, yang kau nampak pertama kali, kau kena makan. Yang kedua, apa pun yang kau nampak selepas daripada makan tu, kau kena terima pula. Dan lepas terima tu, tuan-tuan, kena simpan sebagai amanah. Maksudnya, apa pun yang diberikan nanti, terimalah. Dan yang ketiganya, kena simpan pula sebagai amanah. Ada riwayat yang sebut kisah ini, perlu ditanam amanah tersebut. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian syarat yang keempat adalah, apa pun yang kau temui selepas daripada itu, jangan putuskan harapannya. Dan yang kelima, tuan-tuan, apa pun yang kau jumpa lepas daripada itu, kau kena, apa pun yang kau jumpa, kenalah lari daripada perkara tersebut. Saya ulanglah syarat-syarat tu, tuan-tuan. Yang pertama, kalau nampak kena makan. Yang kedua, kena terima. Yang ketiga, kena simpan yang sebagai amanah. Yang keempat, kalau bertemu jangan putuskan harapan. Dan yang kelima, apa pun yang jumpa lepas daripada itu, kena lari. Tuan-tuan, ini cara dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang diperintahkan kepada Nabi Khidir alaihi salam. Tuan-tuan, maka esoknya itu dia keluar. Beberapa kilometer dia keluar. Ini kisah Nabi Khidir tak banyak, tuan-tuan, dalam Quran, ada 2-3 sahaja. Beberapa kilometer dia keluar daripada tempat dia tidur tu, tuan-tuan. Yang pertama yang dia nampak adalah bukit besar. Pelik dia, tuan-tuan. Kan perintah Allah yang pertama apa, tuan-tuan? Yang pertama mesti makan. Jadi akhirnya, tuan-tuan, dia pelik, tak apalah. Dia dah jadi perintah kena makan kan. Jadi dia cuba dekat juga, tuan-tuan. Dia cuba sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tiada keraguan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya semakin dekat dia dengan gunung itu, tuan-tuan. Semakin kecil gunung tersebut, sampailah bila dah berhadapan dengan gunung, rupanya gunung tersebut seolah-olah sebesar roti sahaja. Tuan-tuan, dia macam kisah dongeng sikit, tuan-tuan. Tapi Nabi Khidir ini adalah Nabi yang banyak sangat kisah pelik dia. Ini kita rasa pelik kan? Tapi kisah Nabi Musa tak pelik. Pelik, tuan-tuan. Ikan boleh hidup balik. Nanti saya akan selit-selitkan sikit-sikit lah. Dan semuanya adalah semuanya melalui dalil-dalil yang disebutkan oleh ulama. Tuan-tuan, jadi makin dah kecil gunung tersebut, dia makan roti tersebut. Apa kata beliau? Rasanya sangat sedap. Dia rasa tak seperti roti, bahkan lebih sedap daripada roti. Itu pertama dia jumpa, tuan-tuan. Jalan lagi, tiba-tiba ada orang hulu mangkuk emas. Jadi syarat kedua, perjalanan untuk menuju ke redha Allah Subhanahu Wa Taala adalah kena terima. Dan yang ketiga, simpan. Jadi syarat kedua adalah terima dan kemudian kena simpan. Simpan tu, kalau ada riwayat sebut, kena tanam. Jadi Nabi Khidir terima dan timbus ataupun tanam dalam tanah emas yang diberikan tersebut, tuan-tuan. Akhirnya, bila dia tanam emas tersebut, dia nak jalan. Bila dia berjalan, tuan-tuan, melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, emas tersebut keluar semula daripada tanah. Tanam balik. Jalan lagi, keluar lagi daripada tanah. Sampai akhirnya, tuan-tuan, melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Khidir ni hanya boleh berdoa aje. Ya Allah, aku telah melaksanakan apa yang diperintahkan. Maka redailah aku. Sebab emas tu keluar juga macam mana dia tanam pun. Akhirnya, tuan-tuan, lepas berdoa dia tinggalkan saja. Tinggallah emas tu biar timbul atas tanah begitu. Yang penting dia kata, aku dah jalankan amanah yang engkau perintahkan, iaitulah terima dan kemudian simpan ataupun tanam. Jalan lagi, tuan-tuan, Nabi Khidir alaihi salam. Ada akhirnya dia bertemu dengan burung kecil. Burung kecil yang dikejar oleh burung gagak. Burung kecil yang dikejar oleh burung gagak. Gagak ni dia nak makan burung yang kecil, tuan-tuan. Sampailah burung kecil ni akhirnya minta tolong kepada Nabi Khidir alaihi salam, wahai Khidir, selamatkanlah aku. Aku nak kena makan ni. Tuan-tuan, akhirnya apa Nabi Khidir buat alaihi salam? Akhirnya dia ambil burung tersebut, dia selamatkan, dia sembunyikan bawah baju dia. Tidak putuskan harapan, syarat yang keempat untuk diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diselamatkanlah burung tersebut. Yang keempat kan ni, tuan-tuan. Tapi, tuan-tuan, bila dia dah selamatkan burung kecil, gagak pula jumpa dia. Gagak kata apa, tuan-tuan? Khidir, janganlah tahan rezeki aku. Tolonglah, aku lapar sangat ni. Jangan tahan rezeki aku. Tuan-tuan, tadi syaratnya apa? Jangan putuskan harapan. Jangan buat orang lain kecewa ketika ini.
Jadi akhirnya Nabi Khidir duk fikir. Akhirnya dia berkorban dengan diri dia sendiri. Dia ambil satu pisau, pedang dia potong sikit bahagian daging peha dia, tuan-tuan. Dia bagi gagak tu makan. Lepas gagak tu kenyang, dia lepaskan burung kecil. Dua-dua lepas bebas tanpa kejar mengejar dah. Habis. Jalan lagi tuan-tuan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Jalan lagi dan jalan lagi. Akhirnya tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, di situ dia terbau suatu bau busuk. Suatu bau bangkai yang sangat busuk. Bila dia bau bangkai ni tuan-tuan, dia larikan diri habis jauh sehinggalah tiada aroma dan bau yang busuk itu menusuk hidung beliau. Akhirnya tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, semua perkara, 5 perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selesai dilaksanakan oleh Nabi Khidir alaihi salam. Tuan-tuan, habis saja perkara tersebut. Habis ke tuan-tuan? Dah. Habis saja dia selesaikan perkara tersebut, kemudian dia tidur malam tu, dia mimpi lagi. Mimpi dalam keadaan dia berdoa, "Ya Allah, aku habis buat semua dah, tapi aku tak faham perintah itu." Tuan-tuan nampak tak? Walaupun kita biasa dengar yang mengajar Musa alaihi salam itu adalah Nabi Khidir, dalam masa yang sama tetap juga manusia itu perlu belajar walaupun dengan alam. Walaupun dengan alam. Alam ni kalau yang mengajar tu alam, siapa yang mengajar dia tuan-tuan? Allah lah. Allah Subhanahu wa taala. Sama macam dulu Nabi Adam alaihi salam. Kan dia belajar, Qabil dan Habil itu belajar tanam mayat ketika mana dia tengok alam, dia tengok burung itu menanam. Dan itu adalah guru dia. Sama kau tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini. Nabi Khidir ni walaupun dianggap kata ulama sebagai nabi yang paling bijak dan paling berkebolehan untuk melihat masa depan, tetap juga dia ini ada gurunya. Siapa gurunya tuan-tuan? Alam. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia mimpi semula. Dia berdoa, "Ya Allah, aku dah buat dah semua, tapi aku tak faham perintah itu. Aku nak jawapan, ya Allah. Berikan aku jawapan supaya aku tak pening kepala duk mikir keluar esok." Akhirnya tuan-tuan, inilah jawapan yang kita kena ingat. Sebab ini juga untuk kita. Tuan-tuan, yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi tersebutlah. Bukan firman Allah lah, dalam mimpi tersebut tuan-tuan. Yang pertama disebut apa? Engkau yang kau makan itu adalah amarah. Yang kau makan itu adalah perasaan marah. Marah itu diumpamakan macam gunung. Gunung yang keras, gunung yang tinggi. Tapi bila sampai satu tahap engkau sabar, boleh tahan marah engkau, maka engkau ke depan dengan kesabaran itu, maka sabar itu akan jadi manis. Manis yang lebih daripada madu. Yang pertama tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Khidir alaihi salam, dia terima mangkuk emas. Yang kedua, dia terima mangkuk emas. Dia terima mangkuk tersebut dan Allah perintahkan untuk tanam ketika itu. Tapi bila ditanam, dia keluar balik tuan-tuan. Apa yang disebutkan dalam mimpi tersebut adalah semua amal kebaikan. Semua jenis kebaikan yang kita buat, walaupun kita sembunyikan tuan-tuan, dia tetap akan nampak juga. Itu yang pertama. Kemudian dia suruh tanam dalam Allahumma salli ala Muhammad, dalam tanah tuan-tuan. Maksudnya terima amanah, jangan khianat. Disuruh Nabi Khidir alaihi salam terima emas itu, maka itu adalah satu petanda untuk menerima amanah tanpa khianat. Tanam dia. Maksudnya amanah, terima dan tanam. Tanam dia. Walaupun tanaman itu terkeluar semula. Tanam lagi. Dan kena jujur sehinggalah jujur mengeluarkan kata-kata walaupun ia pahit. Dia tak dapat buat tuan-tuan, tapi dia jujur tak mampu buat. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya jumpa yang ketiga, yang keempat. Iaitulah jangan memutuskan harapan. Dia jumpa dengan burung. Burung kecil diselamatkan, burung gagak diberi makan. Jangan sampai putus harapan. Sama macam gagaknya tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Khidir alaihi salam berkorban. Apa yang disebut tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ulama sebut apa? Ulama kata usahalah bantu orang walaupun ketika itu engkau berada dalam keadaan genting dan penting. Saya guna engkau tuan-tuan sebab saya baru balik Johor. Dia balik Johor ni dia bawa perkataan Johor tu banyak sikit. Usahalah
bantulah orang walaupun ketika itu kita berada dalam keadaan genting dan penting. Sampai kata ulama tuan-tuan, yaddul ulya khairum min yaddu sufla, kan. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ataupun makna yang lebih baik adalah sedekah yang paling baik itu adalah sedekah ketika mana kita susah. Kita nak sedekah, yang paling baik sedekah itu adalah ketika mana kita rasa sulit, tuan-tuan. Sebab saat lapang, saat rasa tenang, tuan-tuan, saat rasa senang, sedekah tu jadi satu benda yang kita rasa benda biasa sahaja. Tak ada rasa susah, tuan-tuan. Sebab tu ada perbahasan hutang. Hutang ni benda besar, tuan-tuan. Sebab tu dalam Quran satu ayat penuh muka surat dia seorang sahaja. Pemberi hutang adalah perkara luar biasa. Sehingga kan ganjaran untuk pemberi hutang ni dia besar sangat, tuan-tuan. Sebab hutang ni dia akan terima risiko yang macam-macam. Dia yang kena kutip hutang. Dia yang kena marah. Itu memang logiknya dalam berhutang. Tapi dalam hutang ni, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia mempunyai ganjaran yang sangat besar, tapi dalam hutang dia ada satu ancaman. Apa dia, tuan-tuan? Riba. Dia sangat dekat dengan riba. Dia tak boleh main-main dengan hutang ni. Sebab tu hutang ni perbahasan dia sangat panjang, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya yang kelima, akhirnya, tuan-tuan, bau busuk kata mimpi tersebut kena lari. Maka tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, kata sahabat yang menceritakan kisah ini, tuan-tuan, busuk itu namanya ribah. Dalam kes inilah, busuk itu adalah ribah. Ribah ni apa, tuan-tuan? Umpatan, mengumpat. Ataupun al-lamam. Al-lamam ni pembawa cerita. Macam kisahnya Abu Lahab tu, kan. Apa tu? Apa surah Abu Lahab, surah apa? Tabbas yada abi lahabin wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hammalatal hatab tu al-lamam tu lah. Lamam tu suka sangat jaja cerita ataupun suka sangat mengapi-apikan orang. Dalam tersebut, dalam tafsiran tersebut dia sebut Allahumma salli Muhammad, isterinya Abu Lahab ni akan jadi bahan bakar ataupun dia yang bawa kayu api, kan. Tapi ada riwayat lain yang sebut beliau ataupun Allahumma salli Muhammad, isteri kepada Abu Lahab ini adalah orang yang suka menyalakan api. Lamam lah. Suka bawa cerita-cerita yang menyebabkan orang gaduh. Tuan-tuan, dengar umpatan kena lari. Ini disebut oleh kisah ini, tuan-tuan. Jangan duduk sana. Sebab duduk walaupun masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Terbalik, kan? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, kan? Dia tetap dosa, tuan-tuan. Berjalan sama-sama. Dosa habis. Al-lamam pula akhirnya, tuan-tuan, dengan berdosa, dengan dosa ribah yang kita layan tadi, tuan-tuan, dia akan bawa kita ke satu peringkat yang namanya al-lamam tadi. Bahkan al-lamam ini adalah minal kabair. Salah satu dosa-dosa besar yang Allah sebut dalam Al-Quran. Tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada satu sambungan daripada ribah yang saya sebut tadi. Ribah, umpatan itu dia akan jadi dosa besar. Dosanya itu, tuan-tuan, dosa al-lamam, mengapi-apikan orang pula, dan dosanya itu sama seperti orang yang berzina dan orang yang bunuh orang. Tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa cerita. Kemudian bawa cerita pada orang lain. Sampailah dia sendiri tak perasan yang cerita tersebut membuat orang lain bergaduh, bertelagah. Biasa kat tempat kerja macam ni, tuan-tuan. Orang panggil toksik, kan? Kerja toksik. Al-lamam, dosa yang sangat besar. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah peluang paling mudah bagi iblis. Kata ulama tentang al-lamam ini, tuan-tuan, ataupun ribah ini. Umpatan ini, tuan-tuan, dia susah nak tahan lidah. Dia mesti ada selit perkara yang tipu. Mesti. Kita nak umpat orang, mesti kita tambah dengan tipu-tipuan dalam bahasa-bahasa kita, tuan-tuan. Melebih-lebih. Jadi tugas iblis ketika itu jadi mudah untuk anjakkan perkara tersebut ke arah ke dosa besar. Lamam tadilah. Kan, asyik itu, kan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada kisah inilah, antaranya ulama menyimpulkan Nabi Khidir ini, tuan-tuan, wahyu yang beliau terima bukanlah turun melalui kitab. Dah. Tapi dia turun melalui kiasan-kiasan hidup yang dia lalui. Dia belajar daripada mimpi dan juga Allahumma salli ala Muhammad, alam tu, tuan-tuan. Dan beliau memiliki ilmu laduni lah kita sebut. Boleh tengok masa depan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kan.
kisah Nabi Musa alaihi salam kan. Saya ulang-ulang ataupun ringkaskan cerita tentang Nabi Musa alaihi salam sikit-sikit lah. Kisah Nabi Musa ni tuan-tuan ada disebut dalam surah Kahfi lah. Dan juga Ubay bin Ka'ab pernah cerita. Tuan-tuan. Nabi Musa ni duk cakap dengan Bani Israel. Kan, duk bercakap, memberi khutbah kepada Bani Israel. Kemudian akhirnya orang Bani Israel ni tuan, dia tanya Nabi Musa alaihi salam. Antara kami Bani Israel ini dengan kau Musa, siapakah yang paling pandai? Yang paling banyak pengetahuan dia? Maka Nabi Musa kata apa? Dah tentulah aku. Seolah begitulah kan. Mestilah aku kan. Macam itulah. Dia bukan nak riak tuan-tuan, tak. Dia bagi macam siapa lagi kan yang boleh memberikan seperti mana aku boleh bagi. Setakat ni akulah, seolah gitulah bahasa tu tuan-tuan. Dengan apa yang aku dapat sekarang ni, setakat ni akulah rasanya. Tuan-tuan, dia lupa nak kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya Allah tegur dia. Tegur tuan-tuan, kata Ubay bin Ka'ab menceritakan kisah ini tuan-tuan. Kata Ubay bin Ka'ab akhirnya, Allah perintahkan cari seorang hamba. Allah sebut tu kepada Nabi Musa, aku ada seorang hamba di pertemuan dua laut, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi. Ada riwayat sebut laut tersebut berada di Persian Romawi ataupun Persia ni Iran dengan Rom begitu. Laut yang pecah itu tuan-tuan. Tuan-tuan, siapa yang berangan nak jadi Nabi atau Imam Mahdi tuan-tuan, kena try, kena test dia tuan-tuan. Cuba tegur dia. Kalau dia melenting tuan-tuan, bukan jenis sifat-sifat Nabi lah. Sebab Nabi dengan Rasul-Rasul ni tuan-tuan, sentiasa ditegur direct oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa pula ketika itu bijak tuan-tuan. Dia faham yang Allah tegur dia faham kesalahan dia. Akhirnya dia menyerah berjumpa dengan hamba tersebut. Macam mana boleh jumpa tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala suruh berjumpa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Macam mana nak jumpa? Location tak tahu, akhirnya Allah beri petunjuk. Bawa ikan nanti dalam perjalanan, ikan tu akan lompat ke laut. Situlah tempat Nabi Khidir alaihi salam. Kenapa tak tunjuk tempat tu tuan-tuan? Sebab mendidik bukan dengan menyuap. Ini kata ulama dalam menafsirkan perkara ini. Mesti dengan usaha dan keinginan dia sendiri. Baru dia rasa nikmatnya mencari keilmuan tersebut. Malah ada riwayat lain sebut Nabi Musa alaihi salam ni dalam perjalanan nak ke jumpa Nabi Khidir itu tuan-tuan. Nabi Musa ni dia potong ikan tu separuh sebelah kanan. Sebelah lagi dia kata nak buat balik, bekalan balik lah. Jadi dia simpan dalam bakul, dah potong, dia makan sebelah. Masa tu dia bawa yang namanya Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ni ada macam-macam perbahasan. Tapi secara ringkas ni beliau ni adalah anak murid. Dia minta anak muridnya namanya Yusha' bin Nun ini untuk simpankan ikan tersebut dalam bakul. Dan Yusha' bin Nun ini, dia ikut sekali perjalanan Nabi Musa AS bersama dengan Nabi Khidir AS. Tuan-tuan, tengok Allah tegur satu persatu. Dah lah kena belajar dengan Nabi kan. Nabi Khidir dah memang dahsyat dah lah. Individu ni, individu yang tak wajib, dah lah kena belajar dengan Nabi lah. Nabi ni individu yang tak wajib ada umat. Kan Nabi lah kan. Lepas tu kena minta pula bantuan anak murid dia. Bantu untuk tunjukkan jalan. Tuan-tuan, didikan Nabi ni tuan-tuan. Dan itu yang patut kita terapkan pada diri dan anak kita tuan-tuan. Jalan Allahumma salli Muhammad, perlu sentiasa merasa kita ini dididik walaupun dengan alam. Tuan-tuan, akhirnya dia berjalan. Saya pendekkan cerita dah. Tinggal 10 minit begitu. Jalan ngantuk tertidur. Yusha' bin Nun jaga ikan dengan Nabi Musa AS. Akhirnya Yusha' bin Nun tadi terkejut sebab ikan yang dah dimasak oleh Nabi Musa AS lompat daripada bakul masuk ke laut. Tapi masa tu Yusha' bin Nun ni dia tak tahu tanda tu tuan-tuan. Dah masak lompat, berenang dia pun belik. Kan Allah sebut kan, falamma jawaza qala li fatahu atina wada'ana laqad lakina min safarina hadha nasaba. Kan Allah sebut begitu kan. Masa dah lepas Allahumma salli Muhammad, masa tidur itu, ikan dah lompat, akhirnya mereka berjalan juga tuan-tuan. Berjalan. Bila dah penat, Nabi Musa minta berhenti kejap, kita nak makan. Barulah Yusha' bin Nun ini cerita ikan dah lompat. Patah balik tuan-tuan mereka. Patah balik sampai ulama kata la abroha. Ketika inilah Nabi Musa sebut la abroha. Maksudnya apa? Jangan pernah berhenti untuk mencari Nabi Khidir sebagai isyarat kepada semua umat manusia, jangan berhenti mencari ilmu. Tuan-tuan tengok apa ibrah yang ada dalam kisah ni tuan-tuan.
Dia nak cari siapa tuan-tuan? Satu guru yang hebat. Jangan berhenti. Patah balik mereka tuan-tuan. Akhirnya mereka jumpa orang yang tertutup mukanya dengan kain. Beri salam, Assalamualaikum. Nabi Khidir kata apa tuan-tuan? Daripada mana salam yang kau ucap tadi? Begitu tuan-tuan. Maka Nabi Musa terkejut. Aku adalah Musa alaihi salam. Maka Nabi Khidir kata, tahu kau Nabi Musa. Nabinya Bani Israel. Tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, dipendekkan cerita, naiklah mereka ini ke atas perahu. Kan? Dibawa ke satu tempat untuk belajar dan belajar dan belajar. Naik perahu, tumpanglah perahu tersebut tanpa upah, sampailah seberang, ada burung. Di seberang sana tu ada burung yang minum air laut. Dia patuk minum air itu dengan patukan 2 kali. 2 kali patuk. Dan itu adalah pengajaran pertama Nabi Khidir AS kepada Nabi Musa AS tanpa syarat. Dia tengok je burung tuan-tuan yang berkan Allah Subhanahu Wa Taala, terus Khidir buka mulut. Ilmu aku dan dengan ilmu kau sama macam air yang dipatuk burung tadi. Bandingkan air yang dipatuk tu berapa banyak dapat, bandingkan tuan-tuan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, patukan itu adalah ilmu Khidir dan juga ilmu Musa alaihi wassalam, dan ilmu Allah itu seluas lautan. Begitulah kata Nabi Khidir alaihi salam. Kemudian dia lubangkan perahu kan, kemudian nampak lelaki main dengan kawan-kawan dia, dia tarik rambut Nabi Khidir, datang kat budak tu, dia tarik rambut budak tu, dia bunuh budak tu yang kedua kan. Sampai Nabi Musa AS tegur, kau ni buat benda muka ni, innaka lan tastati'a ma'iya sabra kan, kata Nabi Khidir. Kau takkan mampu sabar dengan apa benda yang kau buat. Jalan lagi tuan-tuan, sampai satu kampung. Sampai kat kampung tu tuan duk penat sangat, minta makan dengan orang kampung sana, tapi tak ada seorang pun yang nak bagi makanan tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba Nabi Khidir nampak dalam keadaan lapar tu, nampak dinding orang nak roboh. Dia tegakkan balik dinding tu tuan-tuan. Musa kata alaihissalam, ambillah upah buat kita makan. Nabi Khidir kata, tak. Inilah perpisahan antara aku dan kau sebab kau sibuk nak tanya apa benda aku buat. Tuan-tuan, Nabi SAW masa ceritakan kisah ini, Nabi sebut SAW, moga dicurahkan rahmat kepada Musa AS. Bila disebutkan inilah perpisahan antara aku dan kamu, Nabi doakan rahmat untuk Nabi Musa AS. Sebab kalau ikut logik kita tuan-tuan, kita akan rasa kalaulah Musa ni boleh sabar AS, mestilah banyak lagi cerita-cerita yang Nabi Khidir akan sampaikan. Ini tuan-tuan satu hadis daripada hadis Bukhari yang disebutkan. Maka dijelaskanlah satu persatu. Perahu itu nelayan miskin. Kalau sampai dia jalan kat tengah laut, nanti ada Raja yang zalim yang nak rampas perahu dia. Jadi aku bocorkan perahu dia. Lagi baik dia susah untuk baiki kapal dia daripada kehilangan kapal dia. Gitulah kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kadang-kadang Allah pun macam tu lah. Tuan-tuan, Allah datangkan kat kita musibah yang kecil. Kadang-kadang Allah datangkan pada kita musibah yang kecil untuk selamatkan daripada musibah yang besar. Tapi tuan-tuan, manusia ni susah nak bersabar sebab dia tak nampak musibah yang besar di hadapan. Dia belum kena ataupun tak ditakdirkan pun terima musibah besar. Sebab itulah sampai tahap mengeluh tuan-tuan. Sebab itulah mengeluh tu suatu kesalahan bagi orang beriman. Hasanatul abrar wa sayyiatul muqarrabin. Lebih baik dekat terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dekat itulah yang akan menggantikan musibah kecil yang ditimpakan kepada kita itu tuan-tuan, dengan kebahagiaan hati. Itu yang Nabi Khidir alaihi wassalam buat. Akhirnya dilubangkan perahu. Anak kecil yang aku bunuh tu pula tuan-tuan, orang tuanya soleh, kata beliau, yang aku takutkan adalah aku takut anak yang lahir ni, ayah mak dia masuk neraka dengan sebab dia. Jadi aku harap Allah ganti je dengan anak yang lebih baik. Dan tuan-tuan yang berkenan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak apa tu, cerita panjang bab ni, bab isu boykot dan sebagainya. Saya tak sempat, tak ada masa. Tapi tak apalah. Isu boykot saya cerita sikit. Saya sebut pasal boykot. Sebab Allahumma salli ala Muhammad, jawapan mufti. Dia kata boykot pahala, tak boykot pun pahala. Harus gitu kan, sebagai contoh kan. Tapi tuan-tuan, jawapan mufti ni bukan nak tentukan A atau P jawapan, ataupun hitam ataupun putih. Siapa yang betul? Tak tuan-tuan. Mufti tak boleh beri kata putus wajib boykot. Ia sekadar memberi pencerahan supaya tak ramai yang berdosa. Itu tugas mufti tuan-tuan. Bukan juga syariat ataupun boykot sebagai contoh tuan-tuan mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan jawapan mesti bukan hitam ataupun putih. Tak. Kita punya keadaan masing-masing berbeza. Kalau hitam pula bukan mesti lawan dia putih. Tak tuan-tuan. Kalau seseorang tu hitam, dia berpegang dengan suatu hukum, dia tak semestinya
Allahumma salli ala Muhammad haram untuk terus dia tak boleh melompat ke hitam ataupun putih. Dia tak, daripada wajib dia tak boleh melompat kepada haram. Tak, tuan-tuan. Dalam hukum hakam syariat ini dia mesti ada hitam. Hitam tu pula beragam. Tengok jenis. Ada hitam metalik, ada hitam matte, ada hitam solid. Perempuan lagi banyak hitam lah kan. Perempuan-perempuan ni banyak warnanya, tuan-tuan. Jadi manisnya berilmu itu menyebabkan kita mudah dalam kehidupan. Tuan-tuan yang melakukan Allah SWT, saya tak cerita boykot banyak sangat lah. Yang ketiga, rumah anak yatim kan. Dalam rumah tu ada disimpan harta di bawahnya. Jadi moga-moga anak tersebut dan orang keluarga tersebut akan jadi baik dengan harta yang disimpan. Tuan-tuan, akhirnya Musa AS mengaku yang takkan ada manusia yang menjadi paling hebat. Bahkan beliau sendiri tak mampu nak habiskan pembelajaran daripada gurunya yang hebat tadi tu, tuan-tuan. Umar Al-Khattab sebut, Nabi SAW sebut, tuan-tuan. Umar Al-Khattab cerita, Nabi Musa pernah berkata, perlihatkanlah kepada aku apa yang kau tak perlihatkan apa yang ada di atas perahu. Maksudnya, tuan-tuan, Nabi Musa ni nak jumpa Nabi Khidir AS sekali lagi. Maka Allah kata apa? Kau akan jumpa yang Musa. Tapi lepas tu, tuan-tuan, tak lama lepas daripada tu, Nabi Khidir memang datang jumpa Nabi Musa AS sekali lagi. Tapi dalam keadaan dengan wangian yang semerbak, berpakaian serba putih. Apa yang Nabi Khidir sebut ketika itu, tuan-tuan? Salam untuk keselamatanmu ya Musa. Allah menitipkan salam dan rahmatnya kepada kamu. Nabi Musa menjawab, dialah keselamatan aku, kepadanya lah keselamatan itu kembali, dan darinya lah segala keselamatan. Pujian itu semuanya hak milik Allah Subhanahu Wa Taala, yang kata ulama, apapun yang berlaku, tidur, memandu, mandi, makan, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nescaya yang susah akan difahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang besar akan disimpankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi sikit saja musibah supaya kita masih ingat Allah sentiasa berkuasa, seperti mana Musa bila jumpa Nabi Khidir dia dah mula merendahkan diri dia, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cerita pasal Nabi Musa pun banyaklah. Imam Nawawi pun dia cerita bab Nabi Musa ni 35 kesimpulan yang beliau buat dalam surah Al-Kahfi. Cuma tuan-tuan, satu saya nak ambil sebagai penutup malam ni. Al-Imamun Nawawi, saya sebut dah tadi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang sekali lagi dan saya selitkan dengan apa nasihat guru saya ketika mana saya habis belajar di Mahat Johor ketika 6 dulu, tuan-tuan. La abrah pertamanya. Perjalanan Nabi Musa ketika mana mencari Khidir alaihi salam itu, la abrah, kata Nabi Musa. Jangan pernah berhenti. Pencarian ilmu takkan pernah berhenti. Siapa yang berhenti belajar dalam kehidupan dia, celaka di akhirat dia nanti. Sebab tu guru saya pesan, tuan-tuan. Jangan rasa cukup seakan-akan kitab kita untuk mengajar. Ataupun jangan rasa cukup selakan kitab-kitab yang kita selak untuk kita mengajar 20 buah masjid surau tu sebulan tu, tuan-tuan. Sebab kata guru saya, sebab orang yang kita ajar di bawah di depan kita itu adalah orang yang belajar selama 30 hari sebulan berbanding kita yang cuma selak 20 hari sebulan sahaja. Maka ego, banyak kisah-kisah yang Allah selipkan semuanya tentang istakbara, ego dan juga kaedah-kaedah menjadi pelajar dan mencari guru-guru yang terbaik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja untuk hari ini. Moga-moga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih semua, saya serahkan semula kepada pengusilah Ustazah Ania. Okay. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas kesudian memimpin bacaan 3 surah sebentar tadi, dan sedikit tazkirah yang padat ya, dan menarik. Terima kasih Ustaz. Dari apa yang kita dapat, daripada apa yang Ustaz telah sampaikan tadi, nampak di sini bahawa hikmah Nabi Khidir ini adalah ketaatan beliau kepada Allah. Nabi Khidir menunjukkan tingkat ketaatan yang luar biasa kepada Allah. Ia selalu bertindak sesuai dengan petunjuk langsung dari Allah. Bahkan jika tindakan tersebut mungkin nampak aneh atau sulit dimengertikan bagi orang lain, ini mengajarkan kita bahawa ketaatan kepada Allah adalah dasar dari ilmu hikmah. Dan yang kedua adalah ketidakterbatasan ilmu Allah. Nabi Khidir mewakilkan pemahaman bahawa hanya Allah yang memiliki pengetahuan yang mutlak tentang segala sesuatu, dan sesungguhnya kita manusia hanya memiliki pengetahuan yang terbatas, dan kita harus merendahkan diri dan mengakui bahawa Allah adalah yang maha mengetahui.
Baiklah, semoga kita mendapat ilmu yang berkat, kefahaman atas apa yang telah dikongsi oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi dan dapat menafaatkannya dalam kehidupan seharian kita. Pengumuman kepada para jemaah, selepas ini para jemaah boleh menunaikan solat isyak dan kemudian masuk semula untuk bersama-sama dengan Fadilah Cikgu Siti Hajar dalam kelas vokal ya. Okey, dan semoga kita diberi peluang sekali lagi untuk bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz pada masa yang akan datang, insya-Allah. Baiklah, saya serahkan majlis semula kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Ustaz Hania, kita tangguh majlis kita ini dengan harapan moga-moga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah dengan kafaratul majlis wa suratul asri. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua yang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.